Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sampai ke muka surat berapa ni? Ya? 179. 179. Yang kelima. Yang keempat. Baik, yang keempatnya tersebut dalam kitab Hasyiah Tuhfah. Disebut dalam kitab Hasyiah Tuhfah, iaitu halaman 368. Wa'tamadal jalalul mahalli ay fi ghairi syarhihi annal afdala ziyadatuha wa atala fi zalika wa qala inna haditha la tusayyiduni fi salati batilun. Dan telah memegang teguh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli akan fatwa yang mengatakan bahawasanya yang lebih afdal adalah menambahkan sayyidina. Fatwa ini dihuraikan panjang lebar oleh beliau, tetapi bukan dalam kitabnya Syarah Minhaj. Adapun hadis yang menyatakan janganlah kamu bersayyidina kepada aku dalam sembahyang, adalah hadis itu adalah hadis yang batil, hadis yang mungkar. Jadi dalam kitab Hasyiah Tuhfah ada sebut. Kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan menyebut perkataan sayyidina, sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina. Dalam siri yang pertama dulu kita bincang bahawasanya kita boleh sebut Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Dan kita boleh juga sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bagi kita ni kedua-dua tu dibolehkan, tak ada masalah. Cuma timbul ada persoalan bila kita sebut Allahumma salli ala sayyidina ni. Jadi ada orang yang berpandangan kita sebut sayyidina itu tak betul. Kan? Malahan sampai ke peringkat mungkin disebut sebagai bid'ah. Sebut sayyidina tu bid'ah sebab tak ada dalam hadis sebut sayyidina. Jadi kita sebut Allahumma salli ala sayyidina ni tambah-tambah aja. Reka-reka. Jadi orang tu berpandangan kita sebut Allahumma salli ala sayyidina tu tak betul. Jadi kita nak habaqlah bahawasanya disebut di dalam kitab-kitab ni yang keempatnya, kan? Iaitu dalam kitab Hasyiah Tuhfah disebut ini Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Dia ada menyatakan bahawanya lebih afdal, anna afdala ziyadatuha. Yang afdalnya ditambah perkataan sayyidina bila nak sebut nabi, nama nabi kita. Allahumma salli ala Muhammad. Afdalnya disebut Allahumma salli ala sayyidina. Itu sayyidina tu. Yang kelima juga tersebut dalam kitab Hasyiah Tuhfah juga. Wastuhirat ziyadatu sayyidina qabla Muhammad. Dia dah. Dan telah masyhur fatwa yang mengatakan bahawa baik sekali ditambah perkataan sayyidina. Dalam kitab yang sama juga muka surat 268. Tadi muka surat 368. Jelaslah bahawa fatwa membaca sayyidina itu adalah fatwa yang sudah terkenal. Kan yang masyhurnya wastuhirat. Nah, yang masyhurnya itu ditambah dengan perkataan sayyidina.
Ini adalah fatwa yang sudah terkenal di kalangan ulama-ulama Islam. Yang keenam, dalil yang keenam, iaitu tersebut di dalam kitab I'anatul Talibin. Kitab I'anatul Talibin. Muka surat jilid yang pertama, muka surat 169. Jilid yang pertama, muka surat 169, disebut al-aula zikrus siyadati li'anna al-afdala sulukul adabi. Dan adalah lebih baik mengucap sayyidina, kan, sebelum nama nabi kita disebut, kerana yang afdal adalah bersopan, sulukul adab, menjalankan adab. Adab tu tengok dalam TV tu, saya tengok tu gambar apa mak saya dalam TV tu, dia tulis tu adab, apa ni, adab lebih tinggi daripada ilmu. Tu orang yang beradab sudah tentu orang tu berilmu. Belum tentu lagi orang yang berilmu itu beradab. Kadang-kadang ada ilmu tapi tak beradab. Tapi orang yang beradab telah menjalani akan ilmu. Itu maksud tu. Baik, kitab I'anatul Talibin ini adalah suatu kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i karangan Abu Bakar Shatta. Maknanya saya baca kitab ni. Sampai hari ini pun masih lagi kita muzakarah dengan mantan mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Haji Hassan Ahmad. Dia datang ke pondok saya ni pada hari Selasa, kan, hari Selasa, bukan hari Sabtu. Kan hari Sabtu dia baca kitab ni setiap bulan. Cuma KPP ni dia tak boleh mari lah. Kita baca kitab ni. Saya pernah baca juga kitab ni juga dengan Allahyarham almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman lah, kan. Macam di pondok dia. Iaitu kitab untuk mensyaratkan kitab Fathul Mu'in karangan Malibari. Kitab ini dipakai dalam pelajaran fiqh pada pesantren ataupun pondok-pondok di Indonesia, di Malaysia, kan, di petani. Kitab ni tak pernah terlepas dibaca, I'anatul Talibin. Tak besar. Dan saya juga baca kitab ni di pondok saya, dan juga saya juga baca kitab ni di Masjid Batu 14. Itulah. Baik, demikianlah sekelumit nas ulama dalam fiqh. Kan, inilah segelintir, sedikit daripada nas-nas yang kita bawa daripada ulama-ulama dalam kitab mereka itu, yang muktamad, yang dipegang teguh oleh umat Islam. Kita cerita ni maknanya kita kata boleh menyebut Sayyidina, itu je. Kalau orang tak mau sebut Sayyidina, itu hak dia lah. Tapi bila kita sebut, jangan kata kita ni bid'ah, salah, silap. Sebab kita berpegang juga kepada ulama-ulama berdasarkan kitab Tuhfahnya, berdasarkan kitab I'anatul Talibin, berdasarkan kitab Qalyubi, kan. Itu dia. Juga berdasarkan kepada kitab Nihayatul Muhtaj yang kita baca kemarin ni, kan. Itu. Jadi makna kita berpegang kepada ulama-ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Itu je. Baik. Boleh dikatakan bahawa seluruh kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i senada dalam soal ini. Sama. Kan? Iaitu fatwa-fatwa yang dikata apa pada? A, yang lebih afdal, yang lebih baik membaca Sayyidina. B, membaca Sayyidina itu bermaksud menghormati dan memuliakan Nabi. Kita dah bincang dulu yang pertama, kalau kita nak panggil Tuan Imam kita, jangan kita panggil nama. Kita panggil gelaran dia, Tuan Haji, Tuan Imam umpamanya. Kan, kalau ada gelaran kita yang nama Datuk, kita panggil Datuk, kan. Kalau ada gelaran dia, apa gelaran dia, kan, tak ada kita panggil Tuan, panggil Encik. Tu dalam cerita seniman Bujang Dapur, hoi hoi hoi, kan, kan, tu sindiran yang tajam lah tu, kan, panggil hoi hoi tak apa tu. Ketiga, mengucap selawat tanpa Sayyidina cukup juga, boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sah sembahyang kita, tak ada masalah. Tetapi kurang sopan dan kurang tertib bagi kita. Sebab kita panggil Muhammad ni
Dia bukan anak kita, bukan cucu kita, bukan kawan kita. Kan? Dia adalah penghulu ataupun dia adalah afdalul makhluqin, seafdal-afdal makhluk. Siapa boleh pertikaikan lagi tentang kedudukan Nabi kita ini adalah afdal segala makhluk. Hatta malaikat pun tak boleh mengatasi kehebatan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sendiri tak boleh mengatasi. Yang keempat, bersopan, beradab terhadap Nabi adalah suatu hal yang pokok dalam agama Islam. Bila kita sebut Nabi kita, tuan-tuan, yang nama Muhammad bin Abdullah ini, maknanya kita nak masuk Islam, seseorang yang nak masuk Islam wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Nak menyatakan Islam minan nas, menyatakan Islam itu di kalangan manusia. Kita sembahyang dalam tahiyat, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Itu maknanya penting Nabi kita tu dalam kehidupan kita. Baik, habis. Dalil fatwa ini pertamanya muka surat 181. Fallazina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Maka mereka yang beriman pada Nabi, memuliakannya, menolongnya dan mengikut Quran yang diturunkan kepadanya, mereka itu akan beruntung, mendapat kemenangan. Humul muflihun. Itu di antara kelebihan itu. Kemudian yang kedua pula Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu biasa dah kita sebut, kan? Kan. Jadi menurut tafsir yang terkenal Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi, dalam tafsirnya terkenal tafsir Sawi. Tafsir Sawi ini syarah Jalalain. Tafsir Jalalain itu syarahnya tafsir Sawi, mentafsirkan ayat itu sebagai berikut. Allah menghormati dan menurunkan rahmatnya kepada Nabi. Malaikat juga menghormati dan memohon rahmat Tuhan untuk Nabi. Maknanya Allah memuliakan, Allah menghormati dan menurunkan rahmat kepada Nabi kita. Kemudian malaikat juga menghormati dan memohon rahmat kepada Nabi kita. Begitulah orang kata hebatnya Nabi Muhammad. Tiba-tiba kita nak panggil dengan nama semata-mata, kan? Daripada segi hukum sahnya tak ada bertikai. Kita sah. Itu je. Dan Tuhan memerintahkan kepada sekalian orang beriman supaya menghormati dan memohonkan rahmat untuk Nabi kita. Begitu juga Allah memerintah kepada kita ni, kan? Untuk menghormati dan memohon rahmat untuk Nabi kita. Selawatlah. Kemudian tafsir Sawi menerangkan bahawa ini suatu bukti bahawa Nabi kita Muhammad SAW adalah paling mulia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kerana rahmatnya diturunkan serentak dengan perhormatannya kepada beliau tu. Adapun kepada makhluk lain yang diberi Tuhan hanyalah rahmatnya saja. Itu di antara ayatnya kita sebut ni. Jadi saya tak mau panjang yang tu. Tengok balik yang ketiga, hadis, kan? Hadis saya tak baca tu, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah tu, kan? Kita serta maksudnya. Daripada Abu Hurairah beliau berkata Rasulullah SAW, saya penghulu anak Adam pada hari kiamat. Pada hari kiamat manusia tidak ada lagi tinggi rendahnya di kalangan kita melainkan orang yang bertakwa. Jadi di ketika hari akhirat besok ni, Nabi kata, aku ni ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Di hari akhirat besok ni akulah penghulunya, sayyidu. Ana sayyidu. Itu dia ada. Orang yang paling dahulu muncul dari kubur, orang yang paling dahulu memberi syafaat, orang yang paling dahulu dibenarkan memberi syafaat. Itu dia. Kemudian dalam mentafsirkan masyarakat ini, Nawawi berkata Nabi Muhammad itu adalah sayyid, yakni penghulu, ketua ataupun anak Adam seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat itu. Kemudian kita beralih kepada, kan, yang keempat, yang kelima.
Tuan-tuan muka surat 188. 188. 189. Kita ni. 189 ke-10-nya. Tu saya langkau-langkau sikit. Tuhan berfirman dalam surah An-Nur. Kan? Surah An-Nur. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Apa? Jangan kamu memanggil rasul sebagaimana panggilan sesama kamu. Itu maksudnya tu. Jangan kamu panggil rasul ni macam kamu panggil kawan kamu, panggil nama, panggil itu gitunya. Ayat ini menyatakan bahawa memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mestilah secara hormat dan sopan. Misalnya, ya Rasulullah, gitu. Jangan panggil ya Muhammad saja. Ya Muhammad tak mau. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah umpamanya. Kan? Menyebut nama atau panggilan beliau haruslah secara hormat dan sopan. Umpamanya berkata, ya Nabi Muhammad. Bersabda Rasulullah SAW. Berkata Nabi Muhammad umpamanya. Demikianlah dalam syariat junjungan kita. Kita sebut junjungan kita. Nabi Muhammad. Apa lagi? Demikian menurut penghulu kita. Nabi Muhammad. Penghulu nama dia tu. Hal ini dilarang oleh junjungan kita. Disebut perkataan junjungan juga. Kemudian hal ini diperintahkan oleh Nabi kita. Nabi sebut. Penghulu kita. Muhammad SAW. Dan lain-lain kata penghormatan yang bersamaan. Yang sama dengan tu. Ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Kan? Kita sebut macam tu. Dalam hal ini jangan sekali-kali menyebut nama atau panggilan beliau dengan enteng, dengan mudah saja. Sebagaimana panggilan sama kita. Umpamanya berkata Muhammad. Muhammad telah berkata dalam Quran. Muhammad telah berkata dalam hadis. Semuanya kita. Muhammad telah berkata dalam hadis. Kan? Tak mau macam tu. Demikianlah sabda Muhammad. Ikutlah Muhammad. Berkata si Muhammad. Ikutlah si Muhammad. Tak mau. Hal ini dilarang oleh Muhammad. Ini adalah anjuran si Muhammad orang Arab. Dan lain-lain sebutan menggambarkan tidak sopan dan tidak hormat. Kita sebut nama Muhammad tu. Kita kena sebut yang macam tadi. Telah bersabda Rasulullah SAW. Telah bersabda Nabi Muhammad. Sebut macam tu. Kan? Itu adalah orang yang sopan. Sebab tu kita la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Kalau kita sesama kita, muka surat 190, bolehlah kita kata begitulah kata si Mansur. Si Ahmad mengusulkan, si Ahmad mengusulkan. Ini dilarang oleh si Badu. Dan lain-lain berkataan. Itu kawan-kawan bolehlah kita macam tu. Baik. Kemudian kita tengok muka surat 191. Ini panjang nak baca lagi ni. Banyak lagi ni ujung-ujung. Nombor 1, Nabi Muhammad adalah makhluk paling mulia. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang dimuliakan Tuhan. Bukan saja beliau lebih mulia daripada manusia lain, tetapi juga lebih mulia dari malaikat, lebih mulia daripada segala-galanya tu. Itu kedudukan Nabi kita. Begitulah kepercayaan dan i'tiqad orang Islam, kaum ahli sunnah wal jamaah. Itulah pegangan ahli sunnah wal jamaah yang kita pegang ni. Dalil di atas kerana tu disebut dalam Quran, wa rafa'na laka zikra, dan kami angkat tinggi nama engkau. Wa rafa'na laka zikra, kami angkat tinggi nama engkau tu. Baik. Maksud ayat itu ialah bahawa Nabi Muhammad SAW diangkat tinggi oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mengangkat tinggi nama Nabi Muhammad? Tersebut dalam sebuah hadis. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW annahu qala
atani Jibril faqala inna rabbi wa rabbuka yaqulu kaifa rafa'tu laka zikraka qala Allahu a'lam qala iza zukirta ma'i iza zukirta ma'i. At-Tabari, tafsir Tabari. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang malaikat Jibril kepada saya. Nabi cerita, datang malaikat Jibril kepada saya, maka ia berkata, Tuhanku dan Tuhanmu. Datang malaikat Jibril kepada saya, maka ia berkata, Tuhanku dan Tuhanmu bertanya, bagaimana caranya aku mengangkat nama engkau? Bagaimana aku mengangkat nama engkau? Aku menjawab, Tuhan yang paling tahu cara itu. Berkata Tuhan, apabila namaku disebut, namamu juga disebut. Apabila namaku disebut, namamu disebut pula. Sebab tu bila kita sebut la ilaha illallah ni, dia disebut juga Muhammadur Rasulullah. Sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menurut fatwa Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi yang terkenal, bahawa gandingan nama Nabi kita, Nabi Muhammad itu dengan nama Tuhan adalah wajib. Di mana? Dalam membaca syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang tu nak masuk Islam, dia hanya berkata asyhadu an la ilaha illallah saja, dia bukan Islam lagi. Pada kita dia bukan Islam lagi. Dia mesti sebutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dalam khutbah, kan, dalam khutbah juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat dalam khutbah, dalam kedua-dua khutbah itu, Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah Abi Abdalnya tu. Kita dah bincang dah dulu kan. Jadi maknanya disebut dalam khutbah, dalam azan dan iqamat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut nama Allah, disebut nama Nabi kita, Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka zikrak. Tu hebatnya. Cuba tengok 193, tuan-tuan boleh tengok perinci subuh 1 kali tasyahud, zuhur 2 kali kan. Tu dah. Jadi makna kalau orang Islam sejumlah 600 juta kali 1 subuh sekali, zuhur 2 kan. Berapa dah jutaan bila semayang. Tak baik. Ni pun panjang juga ni kan. 3. Kemudian tuan-tuan tengok muka surat 196 kelima. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallahu wa rafa' ba'dahum darajatin. Rasul itu kami lebihkan sebahagiannya daripada yang lain. Di antaranya ada yang bercakap-cakap dengan Tuhan, dan setengahnya kami tinggikan beberapa darjat. Menurut Mujahid, seorang ahli tafsir, bahawa Rasul yang diangkat tinggi darjatnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Kerana beliau diutus menjadi Rasulullah untuk seluruh manusia. Sedangkan Rasul lain hanya dirasulkan untuk sekelompok manusia saja. Tafsir Tabari, jilid yang ketiga, halaman yang pertama. Itu. Kemudian yang keenam, yang terakhir sekali, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, tu ayat tu lalu kita dengar. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, tu surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah ya Muhammad. Kan, katakanlah ya Nabi Muhammad. Kalau kamu betul-betul mencintai Allah, katakanlah ya Nabi Muhammad kepada umat kamu. Kalau kita kata macam itulah, kan? Ataupun katakanlah ya Rasulullah kepada umat kamu. Apa dia kata kepada umat kamu tu? Kalau kamu betul-betul mencintai Allah, ikutlah aku. Nescaya kamu akan dicintai pula oleh Allah Ta'ala. Jadi maknanya Allah kata kepada Nabi kita,
Kata kepada umat kamu, wahai umatku, kalau kamu cinta kepada Allah, ikut aku. Ikut siapa? Ikut Nabi kita Muhammad. Ikut Nabi kita. Maknanya menunjukkan Nabi kita mempunyai satu contoh yang baik. Habis. Jadi makna kita tahu dah bahawasanya ada disebut dalam kitab yang afdalnya sebut Sayyidina. Satu. Kan? Bila disebut Sayyidina tu maknanya kita dikategorikan orang yang mempunyai maruah, menyebut, memuliakan ataupun kita ni memberi penghormatan. Sebab layaknya Nabi kita tu mendapat penghormatan yang sebegitu rupa. Kan bila kita sebut tu. Yang afdalnya Nabi kita kan. Orang yang kata macam tu orang yang bersopan. Jadi dia tak panggil nama-nama gitu. Sedangkan di kalangan kita pun kita tak panggil nama. Kan kita panggil kalau ayah kita panggil ayah kita, mak kan. Pak Ngah, Pak Lang, Pak Long, abang, encik, tuan, Datuk, Datuk Seri. Gitu kita panggil kan. Itu panggil tu. Baik. Tengok pertanyaan dan jawapan. Kita ringkaskan dah. Pertanyaan pertama. Ada sebahagian mubaligh yang tidak 197. Ada sebahagian mubaligh yang tidak suka kepada pembacaan pemakaian Sayyidina, memberi penerangan dalam majlis ta'lim, menerangkan bahawa Nabi Muhammad ada mengatakan, dia kata macam tu, ada guru-guru yang ceramah-ceramah, dia kata tak boleh sebut Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sama Sayyidina. Kan? Kita kata apa? Tak apalah tak mau sebut Sayyidina. Tak apalah. Bismillah. Kamu tak mau sebut, tapi kami nak sebut. Dia tak mau sebut. Dia buat alasan apa? Dia buat alasan, dia kata ada hadis, la tusayyiduni fi salah. Dia kata ada hadis sebut, Nabi kata, jangan bersayyidinakan aku. Saya ada pengalaman tentang hadis ni, tuan-tuan. Datang satu orang. Ni cerita je lah kan. Datang satu orang. Dia guru juga. Saya mengajak satu tempat. Dia kemunti juga. Bila saya nak mengajak malam tu, dia duduk sebelah saya. Dia habaq kat saya. Dia kata, apa Nabi tak bagi sebut. Dia sebut ayat ni, la tusayyiduni fi salah, la tusayyiduni, dia kata. Saya tak ingatlah sama ada dia sebut fi salah tidak, tapi saya ingat la tusayyiduni. Bila dia kata macam tu, kita ni dah mengaji dengan tok-tok guru, duk sebut Sayyidina ni, takkanlah tok guru ni salah, silap kot benda-benda macam ni. Pasal ramai duk kata Sayyidina ni. Tak apalah, saya kata di mana yang kata tak boleh sebut hadis tu di mana? Dia kata dalam kitab hadis sekian-sekian. Saya kata boleh dah buat main hadis tu. Saya nak tengok. Kan? Saya pun hati-hatilah juga. Tak kebetul dia ke, silap guru kita ke. Jadi dia kata kitab saya tu ada di dia mengaji di luar negeri. Saya kata kitab ni di mana pun sama je. Kalau ada luar negeri pun, kalau kitab tu ada di Malaysia pun sama, dia punya ayat-ayat dia, matan syarah semua sama je. Kalau I'anatul Talibin contohnya, di Mekah ada mengaji I'anatul Talibin, Syekh Muhammad Syekh Qadir Mandilin tu, dia baca kitab I'anatul Talibin di Mekah dalam Masjid Haram tu. Kita baca di sini I'anatul Talibin sama je, dia punya ayat-ayat tu sama je. Jadi saya kata buat main. Sampai lah tuan-tuan dia tak buat main. Kebetulan Allah Taala nak jadikan saya mutalaah kitab. Saya jumpa dalam kitabnya kitab Bajuri. Di tu dia pun tulis la tusayyiduni tu fa huwa batilun. Yang macam kita baca kitab I'anah tadi kan, yang macam kita baca dalam dalam yang kata yang kata jangan bersayyidina aku itu adalah batal. Dia bukan betul kan. Tak betul pun yang kata jangan bersayyidinakan aku tu kan. Ni dah dalam kitab Hasyiah Tuhfah, sini dah letakkan Hasyiah Tuhfah. Saya tengoklah kitab Bajuri itu ada cerita.
Hadis ni fahuwa batilun. Baik, macam mana dengan hadis ni? Jawapannya. Tengok. Apa Kiai Haji Sirajul Abbas jawab? Hadis ni memang sudah sejak lama beredar dari mulut ke mulut, dari zaman Imam Ramli lagi. Iaitu wafat tahun 1004 Hijrah dia tulis sini. Sudah beredar juga. Tetapi setelah diselidiki kita tak ada di atas hadis ni, tidak ada. Hadis tak ada. La tusayyiduni fi salatu, hadis tak ada. Hadis ini adalah maudhu' atau palsu, dibuat-buat orang yang berkepentingan saja. Dalam kitab Nihayah dikatakan, dalam kitab Nihayah, kita ni yang masalahnya kita tak ada di rumah, kan? Tu, bukan kata tuan-tuan. Saya ni pun banyak lagi kitab tak ada di rumah. Banyak. Bukan kata sikit rumah saja kitab, ada banyak, tapi ada lagi kitab yang tak ada di rumah, banyak lagi. Kan? Cuma kita ni bila sebut di sini ni, kita pernahlah rujuk kepada guru-guru yang ada kitab ni. Tu. Dalam kitab Nihayah dia kata, amma hadisun la tusayyiduni fi salati fa batilun la asla lahu kama qalahu ba'du mutaakhirin huffaz. Nihayatul Muhtaj, jilid yang pertama, muka surat 509. Tu dia, cuba cari tengok, kan? Yang mana kitab yang ada di sini, yang ada pada saya buka semua betul. Cuma ada kitab yang saya tak ada, saya tak bukalah. Tapi saya tanya kepada kawan-kawan yang ada kitab tu, mereka baca, mereka kata ya. Jadi maknanya, kalau seseorang itu kata Nabi tak bagi sebut Sayyidina dia, itu sebenarnya dia bawa dalil hadis ni, la tusayyiduni fi salat, itu tak betul, hadis itu tak betul. Baik. Kemudian yang keduanya, ada hadis, dia kata, dalam ucapan selawat sepanjang diajar Nabi dan kitab Bukhari Muslim tidak ada sebut Sayyidina. Dia kata ni yang mengajak ni dia tak mau sebut Sayyidina, kan? Dia sebut dalam hadis, dia kata, an Abi Sa'id al-Khudri qala qulna ya Rasulullah, hadza salamu alayka fa kaifa nusalli? Qalu Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Maknanya tak ada Sayyidina. Daripada Abi Sa'id al-Khudri bertanya kami, hai Rasulullah, ya Rasulullah, cara memberi salam kepada Tuhan kami sudah mengerti. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bagaimana cara pula mengucap selawat kepada Tuhan? Macam mana nak selawat kepada Tuhan pula selawat ni? Macam mana nak baca? Maka Nabi pun kata, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim. Tak ada sebut Sayyidina pun. Kan? Ternyata dalam hadis ni tak sebut pun perkataan Sayyidina. Macam mana? Jawapannya, hal ini sudah lama dibincangkan oleh ulama-ulama besar yang muktamad, yang fatwanya muktamad. Beliau-beliau itu berkesimpulan sebagai berikut. Memang Nabi tidak mengajar dalam hadis itu Sayyidina. Tak ada Sayyidina. Tetapi beliau mengajarkan baca selawat yang minimum. Yang minimumnya, yang paling kurang mesti dibaca macam tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu je. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim, itu. Kan? Itu maknanya orang baca itu sah. Kan? Itu diajar minimum. Yang paling kurang mesti dibacanya 4 unsur. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang 4 ni. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sah. Kalau baca ada apa-apa pun itu dikasah dah. Keempat unsur ini sudah dibaca dengan cukupnya. Adapun yang ditambah dengan Sayyidina bukanlah mesti dibaca. Tetapi yang lebih afdal, yang lebih baik kerana lafaz yang dibaca dengan lidah adalah manifestasi daripada sikap menghormati dan memuliakan Nabi di dalam hati kita tu. Bila kita sebut perkataan Sayyidina itu, mana itu satu perkataan menghormati. Kan? Padahal nama saya ni bukan ada nama ustaz. IC saya ni Muhammad Zaki bin Ahmad. Itu nama saya. Muhammad Zaki bin Ahmad. Itu nama saya. Tuan-tuan bila panggil saya ceramah, pengurusi akan sebut
majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil, Al-Ustaz Tuan Haji Muhammad Zaki. Pasal apa tuan-tuan meletak Al-Fadil, Al-Ustaz, Tuan Haji? Itu bukan nama saya. Habis pengusi kata tu macam mana? Dia menghormati saya. Maknanya gitu. Kan? Maka bila menghormati itu menunjukkan orang menghormati itu orang tu dia ada maruah. Kan? Silalah dengan segala hormat majlis dengan ini menjemputlah Muhammad Zaki bin Ahmad untuk ceramah. Tu kira nombor 2 lah. Dengan segala hormat silalah mai ceramah. Tu nombor berapa tu? Kan? Jadi kita menghormat. Salahkah kita letak perkataan satu penghormatan ni? Apatah lagi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad yang kata afdal segala makhluk. Ada kemungkinan juga dalam hadis ni Nabi tidak senang mengajar Sayyidina kerana baca langsung menyangkut diri beliau. Kan Nabi sebut dalam satu hadis, ana sayyidu waladi Adam. Aku anak penggunaan Adam. Yaumal qiyamah, pada kiamat besok ni kan. Sayyidu. Tapi bila sebut siapa nama orang tanya, siapa nama ni? Nama apa nama? Saya nak sebut nama apa saya? Saya sebut nama Muhammad Zaki bin Ahmad. Adakah orang tanya saya nama apa? Saya Al-Fadil, Al-Ustaz, Tuan Haji Muhammad Zaki. Muntah kawan tu. Dengar-dengar macam tu muntah dia. Tak pernah didengar nama macam tu kan. Kan. Jadi kita sebut nama biasa aja. Tapi kalau kita sebut saya Ustaz Zaki. Itu kan. Kan? Nak memperkenalkan ustaz tu. Saya Datuk sekian-sekian. Nak memperkenalkan Datuk. Jadi pasal apa disebut ustaz, disebut Datuk? Sebab kita bimbang, takut-takut dia tak kenal. Sebab saya ada temu janji. Bos dia dengan satu orang yang ustaz, bos dia temu janji dengan Datuk. Bila sebut nama saja, dia tak tahu. Dia kata duduk sana, duduk sana. Dia duduk tunggu. Sebab nama ni bukan satu orang. Tuan-tuan dalam komuniti ni berapa orang nama Zaki? Saya duduk main telefon juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami nak pergi rumah Ustaz ni apa semua ni. Mai lah kita. Nak buat apa? Ni nak berubat apa semua. Saya bukan berubat orang. Ni mereka bagi nombor telefon. Ni bukan Ustaz Zaki Darushifa. Ni Ustaz Zaki tu Naib. Habaq tu Naib. Oh silap lah tu. Rupanya ada Ustaz Zaki Darushifa. Kan? Telefon-telefon, terima kasih lah Ustaz. Pasal anak saya Alhamdulillah lah lega lah sikit Ustaz buat ayam tu ni. Sakit apa? Sakit ni. Bila saya buat ubat? Ada kemarin semalam jumpa Ustaz petang tu di Setiawan. Setiawan bila saya pergi KPP ni. Contoh lah kan. Kan? Tak ada pi je tak ada Setiawan tu. Terima kasih. Rupanya Zaki lain. Jadi kadang-kadang kita nak sebut benda macam tu. Sebab tu Rasulullah bila Allah Ta'ala suruh dia mengisytiharkan dia Rasulullah, dia naik atas bukit Safa, dia kata ana Muhammadun Rasulullah. Aku ni Muhammad utusan Allah. Dia kena sebut Rasulullah. Kita orang tak tahu. Itu mesti dia sebut macam tu sebab nak bagi tahu kat orang tentang dia adalah utusan Allah. Gitu aja. Baik, itu kita ringkaskan kan. Kemudian yang ketiga, adapun macam saya itu ketika ni kata jawapan pertama. Adapun ketiga jawapannya, adapun macam saya itu tidak menentang Nabi. Beliau menyuruh kita mengucap selawat tidak dengan Sayyidina. Tetapi kita baca Sayyidina. Kan? Nabi tak suruh baca Sayyidina. Tiba-tiba kita baca Sayyidina. Bukankah itu menentang nama dia? Nabi kata Allahumma salli ala Muhammadin, kan? Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika, itu je, kan? Jadi kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Itu bukankah kita menentang apa Rasul suruh ni? Bukan kata. Dalam hadis Bukhari, Nabi hanya menyuruh kita mengucap selawat. Ini sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya.
Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim tu, itu dah okey dah, baiklah. Tetapi membaca Sayyidina adalah tambahan untuk menghormati dan memuliakan beliau. Itu dah. Karena baca Sayyidina adalah ucapan selawat itu berarti yang pertama kita telah menjalankan perintah Nabi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua kita melaksanakan adab sopan kepada Nabi itu. Kemudian. Panjang contoh ni. Sikit-sikit. Yang keempatnya, baik. Orang kata tak boleh sebut Sayyidina. Sebab Nabi tak sebut Sayyidina, kita sebut Sayyidina. Andai kata terjadi pertentangan antara perintah dan adab. Nabi perintah Allahumma salli ala Muhammad. Adabnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi suruh dalam hadis itu kata Allahumma salli ala Muhammad. Adabnya kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Panggillah saya ni, panggillah katalah satu orang ni, dia kata ni nak panggil apa? Panggillah Pak Tih. Kan? Macam Tok Guru kan, kita kan nama Pak Tih. Pak Tih kan tengah ada Pak Tih lah. Tapi bila dalam majlis, kita tak boleh panggil Pak Tih. Kita mesti letak satu penghormatan. Datuk Tuan Guru Haji Abdul Latif. Baru kita letak macam tu. Kita tak boleh nak panggil dia pangkat begitu-gitu je kan, tak boleh gitu. Nah, jadi kalau tanya kat dia nak panggil nama apa? Panggil Pak Tih lah. Padahal dia datuk. Dia suruh panggil dia Pak Tih, kita pun panggil dia Pak Tih. Tapi dalam satu nak menghormati dia dalam majlis umpamanya, ibadat tu majlis lah tu. Ibadat tu majlis kita dengan Allah Ta'ala. Kita nak sebut orang yang Allah sayangi. Takkan nak sebut nama semata-mata terkontiang-kontiang tu je. Kita letakkan satu penjenamaan iaitu Sayyidina. Kan? Jadi bila itu nak panggil Pak Tih, panggil Pak Tih. Tapi bila dalam majlis kita tak boleh panggil Pak Tih. Yang berbahagia kan? Al-Fadil Datuk Haji Abdul Latif, gitu lah sebut itu kan, contoh gitulah. Baik, kalau bertembung antara perintah dan adab dan kita harus memilih salah satu, mana yang didahulukan dalam hal semacam ini, terdapat dua fatwa, iaitu ada mengatakan suruhan harus didahulukan, suruh tu yang mana disuruh itu dibuatnya, dan ada mengatakan sebaliknya, iaitu adab dan sopan yang harus dilaksanakan dahulu. Tersebut dalam kitab Asy-Syarqawi, Tauhid Syarqawi, syarah Imam Sanusi, bahawa yang rajih, yang kuatnya adalah menjalankan adab. Adab itu dalam tu tuan-tuan punya TV tu tengok adab, dia kata adab. Kebetulan saya tengok tadi kan, dalam syarah Syarqawi dia kata mendahulukan adab daripada perintah. Dalil dan pendapat ini tersebut dalam hadis Bukhari Muslim bahawa pada satu kali Nabi SAW tidak berada dalam kota kerana pergi ke suatu tempat untuk menamaikan dua kaum yang bersisihan. Setelah datang waktu semayang, tengok, Nabi belum juga pulang. Maka Sayyidina Bilal pergi kepada Sayyidina Abu Bakar meminta kiranya beliau bersedia menjadi imam semayang kerana Nabi belum pulang. Sayyidina Abu Bakar menyanggupi. Jadi satu ketika Rasulullah tak ada di situ, maghrib dah sampai, Sayyidina Ali pun pergi jumpalah Sayyidina Bilal pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, suruh jadi imam. Rasulullah tak ada. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, tak apa, saya jadi imam, tak apa. Setelah sembahyang berjalan, kebetulan Nabi SAW datang dan langsung menuju ke saf pertama. Bila Sayyidina Abu Bakar jadi imam, tengah-tengah sembahyang tu Rasulullah pun datang, duduk di saf pertama. Makmum dengan bertepuk tangan memberitahu kepada imam Sayyidina Abu Bakar bahawa Nabi sudah datang. Banyak makmum yang memberi syarat dengan bertepuk hingga Sayyidina Abu Bakar memaling mukanya melihat Nabi. Nabi SAW memberi syarat dengan tangan beliau supaya Sayyidina Abu Bakar terus saja mengimamkan sembahyang. Tapi Sayyidina Abu Bakar ketika itu, tengoklah, Rasulullah menyuruh Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Itu suruh, perintah. Sini ayat ni. Rasulullah memberi syarat, menyuruh Sayyidina Abu Bakar, Nabi menyuruh Sayyidina Abu Bakar terus jadi imam. Tetapi Sayyidina Abu Bakar ketika itu tidak menghiraukan isyarat perintah Nabi itu sehingga beliau mundur ke belakang ke barisan saf di belakang. Dengan mundurnya Sayyidina Abu Bakar, Nabi SAW langsung maju ke muka ke depan,
menggantikan Sayyidina Abu Bakar menjadi imam sembahyang tu. Jadi pendek ceritanya apa dia? Bila Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Rasulullah sampai, Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar nak undur ke belakang, perintah daripada Rasulullah suruh teruskan. Perintah dari Rasulullah ni suruh teruskan. Adabnya Sayyidina Abu Bakar tak layak jadi imam kerana ada Rasulullah. Jadi perintah Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar tu, Sayyidina Abu Bakar tak indah. Dia tetap juga mengundurkan diri, maka diambil alih oleh Rasulullah. Itu nama dia adab mendahului perintah. Kan adab mendahului perintah tu. Di sinilah. Sagi orang tanya pula macam mana pula boleh ambil ke apa semua ni. Dia tuan-tuan, zaman Rasulullah ni ada 2-3 perkara yang kita perlu ketahui. Yang pertama, zaman awal Islam. Zaman awal Islam ni berbagai-bagai cara keadaan yang dulu memang tak dibolehkan, yang dulu dibolehkan sekarang tak boleh. Pertama, awal Islam. Awal Islam ni macam-macam. Keadaan awal Islam tu kalau dulu ni boleh, tapi dah tak boleh lah. Contohnya, sembahyang dalam keadaan minum arak, dulu boleh. Lepas tu datang pula tak boleh minum arak dalam sembahyang. Lalu jangan haruslah minum arak dalam sembahyang kan. Yang keduanya, dengan Nabi kita SAW ni, dia ada satu dinamakan dengan Nabi ni maknanya kita ada satu kelebihan. Kalau Nabi bertanya, kita bercakap dengan Nabi dalam sembahyang, umpamanya kita jawab salam Nabi, tak batal sembahyang. Takdirnya Nabi datang, Nabi bagi salam kat kita. Assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam ya Rasulullah, tak batal sembahyang. Itu spesial. Kalau Nabi Isa turun, dia bagi salam, wajib jawab, tapi batal sembahyang. Itu spesial Nabi. Yang tu kita jangan tak payah nak fikir lagi sini. Cuma nak fikir apa? Nak isunya apa? Isunya perintah daripada Rasulullah suruh Sayyidina Abu Bakar terus sembahyang jadi imam, tapi Sayyidina Abu Bakar dia ambil keputusan undur juga ke belakang. Dia ikut tak perintah Nabi? Tak. Sebab apa? Sebab dia nak ambil adab. Adab dia, Nabi lah yang layak jadi imam, dia layak jadi imam. Masa di imam tu Rasulullah tak ada. Sebab tu dia katakan adab mendahului akan perintah. Kan? Banyaklah ni kan. Kemudian kita baca sikit ni. Ni selesai. Setelah selesai sembahyang, Nabi SAW, hai saudara-saudara, kenapa saudara bertepuk? Kalau jadi sesuatu sembahyang, maka untuk memberitahukan atau mensyarat kepada imam, haruslah membaca subhanallah, bukan bertepuk. Itu di awal Islam. Awal Islam ni, Islam baru nak jadi satu amalan kan. Kan? Bertepuk tangan, beritahu ke atau bercakap ke apa semua ke. Macam contoh kita kata seorang orang baru masuk Islam, lepas tu tengah bercakap baru masuk tadi je. Pukul berapa? Pukul 6.50. Pukul 6.50 masuk Islam. Kita pun ajak main sembahyang. Hang duduk belakang, ikut saja. Ikut dia tak tahu maghrib berapa rakaat, kita pun nak cerita banyak tak ada, tu imam dah takbir dah. Duduk belakang, duduk sini. Ikut sama, so kita ikut sama kita. Okey, ikutlah. Ikut dia pun ikut. Kita angkat tangan, dia pun angkat tangan tengok kita apa. Rokok ni. Naik rakaat kedua. Mat, bila mau habis sembahyang? Orang mau kincin kan? Kita nak cakap tak ada. Mat kan? Jadi kita nak cakap tak boleh, kita tahu sembahyang cakap batal. Dia baru masuk Islam, dia bukan tahu cakap tu batal sembahyang. Batal tak sembahyang dia? Tak batal sembahyang. Kan? Kita pun syarat bersemua kan setuju. Kan? Lepas tu tengah tahiyat pula cuek lagi. Mat, bila mau habis ingat kan? Dia pun tunggu. Dia pun habis sembahyang tu. Mat, mau pergi toilet Kita pun nak kata dia, jangan sembahyang, jangan cakap sembahyang, tak boleh. Dia baru masuk Islam. Sah tak sembahyang dia? Sah, sembahyang dia baru masuk Islam. Begitulah keadaan awal Islam tu. Baik, kemudian, hai Abu Bakar, kata Rasulullah, kenapa ketika saya memberi isyarat supaya terus jadi imam, tidak engkau terima? Rasulullah kata, apakah menurut engkau buat demikian? Sayyidina Abu Bakar menjawab, tidak layak bagi anak Abi Quhafah, maksud Abu Bakar sendiri,
menjadi imam di muka Rasulullah, kan? Maksudnya kalau Rasulullah tak layak imam. Baik. Jadi hadis ini diambil pengetahuan bahawa Sayyidina Abu Bakar mendahulukan penghormatan, sopan dan adab daripada perintah yang diberi kepada Nabi, dan Nabi membenarkan hal ini. Tetapi dalam baca Sayyidina, dalam mengucap selawat, tidak ada pertentangan antara suruh dan adab. Yang harus dipilih yang sesatunya, tak ada. Kedua-dua dapat ialah serentak, iaitu mengikut suruhan Nabi dan pula melaksanakan penghormatan terhadap Nabi SAW. Baik. Akhir sekali ada soalan, katanya, sebab apa kita panggil juga Abu Bakar Sayyidina, Omar Sayyidina, Osman Sayyidina, dan sahabat-sahabat Nabi kita banyak panggil Sayyidina. Dia tak salah kita panggil Sayyidina. Sayyidina itu bahasa Arab. Kita nak panggil pengulu kita, ketua-ketua kita apa Sayyidina pun, dia tak salah daripada segi lorahnya, tak salah kita sebut Sayyidina. Bukan Sayyidina tu bermaksud Sayyidina yang kita memuliakan macam Nabi, itu tidak. Kita memuliakan perkataan tu. Kan? Umpama kita kata macam ni, kita kata Duli yang Maha Mulia, Paduka Seri Sultan Perak. Itu satu nama yang hakikinya ada pada Tuanku Azlan. Sekarang ni ada Tuanku Azlan. Kan? Pada orang lain tak boleh sebut. Tiba-tiba Ahmad Nisbu jadi raja. Dalam ceritanya katalah cerita apa, dia jadi sultan. Dipanggil dengan nama tuanku. Bukan hakikinya dia tuanku, tetapi dipanggil dalam drama tu saja. Kan, drama tu saja kita panggil perkataan tuan, kita panggil perkataan sayyidu, ini perkataan sayyidu tu. Tapi bukanlah itu sayyidu tu maksud penghormatan yang macam mana penghormatan Nabi, sebagai penghormatan kita menghormati dia saja. Gitu saja, kan? Menghormati dia. Jadi tak salah. Yang kita balik pada isu kita tadi, tak salah kita letakkan perkataan Sayyidina kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi isunya tuan-tuan, kalau orang nak sebut Allahumma salli ala Muhammad, kita tak petikai. Orang nak sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun kita tidak menyalahkan dia. Malahan kita rasa itu yang lebih baik berdasarkan kepada hadis, berdasarkan kepada kitab-kitab ulama yang menyatakan, yang mereka beristihad bahawasanya menyebut perkataan Sayyidina kepada Nabi kita ini adalah yang afdal. Bagi kita menyebut perkataan Sayyidina sebelum kita meletakkan nama dengan nama Nabi kita Muhammad. Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gitulah. Ringkasnya lah, kan? Wallahu a'lam bissawab. Bajak sikit malam ni. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.